selamat pagi kepada anak-anak murid cikgu. Semua sihat kan? Okey, harap semua sihat walafiat ya. Pada musim-musim ni kena jaga kesihatan yang penting, okey? Mesti kamu semua tak sabar kan selepas tengok muka cikgu yang ceria ni masuk kelas? Kan? Kamu semua tertanya, apa yang cikgu suka sampaikan pada hari ni kan? Okey. Tapi, satu yang cikgu pelik. Selepas tengok muka kamu-kamu semua ni, macam penat je, kan? Cuba regangkan badan sikit. Bagi semangat sikit kita belajar hari ni, kan? Arif kat hujung sana tu. Cuba. Cikgu nampak kamu ngantuk kat hujung sana. Cuba regangkan badan sikit, gerakkan badan sikit macam tu. Tengok Amin. Lepas buat regangkan badan, dah segar kan? Mesti semangat dia lepas nak belajar, kan? Okey, bagi nak hilangkan rasa mengantuk kamu semua ni, cikgu nak buat satu teka-teki berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Mesti kamu semua tertanya-tanya, apalah teka-teki cikgu ni, kan? Okey, jom kita main teka-teki, okey? Okey, dah ready semua? Okey. Teka-teki yang pertama kita akan belajar hari ini ialah berkaitan dengan puisi moden. Puisi moden. Mesti kamu semua dah biasa kan bila dengar puisi moden ni, macam tahu-tahu je puisi moden, kan? Mesti dah, macam tu. Yang kedua, teka-teki ni ialah rangkap dia bebas, rima akhir dia bebas, bilangan baris, rangkap, semua bebas. Cuba kamu teka, apa benda yang kita belajar hari ini? Okey, ready teka-teki tu? Jawapannya, seorang volunteer, siapa nak jawab? Amin. Okey, apa jawapan dia? Sajak. Pandai Amin, sajak. Mudah sangat teka-teki cikgu bagi ni, kan? Cepat sangat si Amin boleh tangkap apa benda yang kita belajar hari ni, kan? Okey. Okey, hari ni kita akan belajar tentang sajak Citra Pelangi 1 Malaysia karya A. Abdul Halim. Objektif pembelajaran kita berkenaan dengan Citra Pelangi 1 Malaysia ini ialah menyenaraikan gaya bahasa dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia sekurang-kurangnya 5 daripada 7 dengan betul. Maksudnya, kamu semua akan menghuraikan gaya bahasa dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia tu dengan baik. Okey, kena pasti setiap jenis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak tersebut. Okey. Yang kedua adalah mengenal pasti bentuk-bentuk sajak Citra Pelangi 1 Malaysia sekurang-kurangnya dapat dikuasai, iaitu 5 hingga 7 bentuk sajak. Okey, selepas kamu kenal pasti setiap gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia tu, cikgu minta kamu semua yang berada di depan cikgu ni perlu membentangkan setiap gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi tersebut, dan kamu semua perlu menjawab setiap latihan yang cikgu bagi sebentar lagi. Okey, sabar. Nampaknya tak sabar kamu semua nak jawab ni, kan? Sabar. Okey, cikgu akan bagi satu latihan pengukuhan yang kamu semua perlu jawab dengan betul. Okey, berdasarkan sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Okey, kamu semua ready? Okey, bagus. Okey, baik. Sebelum tu, saya nak minta seorang je pelajar untuk mendeklamasikan sajak yang kita belajar hari ini, iaitu sajak yang bertajuk
Sajak Citra Pelangi Satu Malaysia. Okey, jadi dalam ramai-ramai sekelas ni ada tak yang berani nak menunjukkan bakat di dalam bersajak? Mesti ada ni ramai-ramai ni. Tak ada ke? Tak ada yang berani ke? Okey, tak apa. Saya panggil nama. Okey, saya nak minta Faizah. Boleh ke Faizah? Okey, baik. Terima kasih Faizah. Berikan tepukan kepada Faizah. Okey, Faizah boleh datang ke depan dan boleh mulakan. Sajak Citra Pelangi Satu Malaysia karya A. Halim Ali. Kita berfikir tentang sejuta mimpi yang tubuh rendang, dari lena, dari tidur, dari sepi malam. Mari kita himpunkan angannya menjadi mentari pagi. Kita menyulam sejuta jiwa yang bergetar dalam riak rasa berbeza menjadi sebuah lagu cinta. Lirik perpaduan seni senegara, rentak fikir bersama berpadu. Inilah muzik satu hati sejiwa, rumpun pelbagai bangsa satu bahasa, berlagu senada menari langkah sekata. Kita menghulur jemari hati, menghantar pesan seloka, mengirim diksi dari langit, mantera dari rumpun Melayu, air mawar dari sumur Nusantara, satukan menjadi jamu cinta kita, santap dalam pentas terbuka, di anjung pelbagai sejuta budaya. Duduk-duduk berlamalah di sini, sambil menganyam citra pelangi di wajah satu Malaysia. Kelak kita menjadi lebih faham perlunya berfikir dan bertindak dalam bersatu. Berbeza dan berselisih itu boleh, tetapi kemudian bersatu. Tanah air kita tiada dua, hanya satu. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Selesai. Kita dah dengar tadi sajak yang diklamasikan oleh saudari Faizah, rakan sekelas kita. Okey, terima kasih sekali lagi dan kita berikan tepukan sekali lagi kepada Faizah. Okey, sekarang saya nak tanya korang pula, apa tema tentang sajak ni? Siapa boleh bagi tahu? Tak ada yang boleh bagi tahu? Okey, tak apa. Saya boleh tolong bagi tahu. Okey. Tema bagi sajak Citra Pelangi Satu Malaysia ini adalah bertemakan kepada perpaduan nasional antara pelbagai kaum di Malaysia untuk bersama-sama memajukan dan membangunkan negara. Baiklah kelas, pada kelas minggu lepas cikgu dah bahagikan kamu kepada beberapa kumpulan kecil untuk membuat perbincangan mengenai topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu mengenai sajak Citra Pelangi Satu Malaysia. Ada siapa masih ingat tak apa yang cikgu suruh? Ingat cikgu. Masih ingat cikgu, maafkan saya kalau tidak silap cikgu suruh buat slide pembentangan dan dalam slide pembentangan tu perlu ada peta iting. Betul tak cikgu? Ya, betul. Di mana cikgu suruh kamu membina peta IT dan dalam peta IT tersebut perlu merangkumi bentuk dan juga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi Satu Malaysia. Oleh itu, cikgu harap kamu sudah sediakan slide untuk membuat pembentangan pada hari ini. Semua sudah bersedia atau tidak? Bersedia, cikgu. Bagus. Oleh itu, cikgu mempersilahkan kumpulan 1 untuk membentangkan hasil tugasan yang telah disediakan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan berkaitan dengan tugasan, iaitu tema yang kami dapati berkaitan dengan sajak Citra Pelangi Satu Malaysia adalah temanya ialah perpaduan nasional antara pelbagai kaum di Malaysia untuk bersama-sama memajukan dan membangunkan negara.
Gaya bahasa yang kami kena pasti ialah yang pertama asonansi, iaitu contohnya dalam sajak ialah kita menyulam sejuta jiwa. Yang kedua adalah aliterasi, contohnya ialah kita berfikir tentang sejuta minda. Yang ketiga gaya bahasa ialah repetisi kata, iaitu perkataan dari, contohnya dari lena, dari tidur, dari sepi malam. Dan responsi contohnya ialah mantara dari rumpun Melayu, air mawar dari sumur Nusantara. Dan yang seterusnya metafora yang kami kena pasti ialah contohnya jamu cinta. Seterusnya bentuk yang kami kena pasti ialah bilangan baris 5 hingga 18. Yang kedua ialah bilangan rangkap 3. Rima akhirnya ialah bebas ataupun tidak terikat. Bilangan suku kata 4 hingga 12. Dan bilangan patah perkataan 2 hingga 6. Bagus, terima kasih kumpulan 1 di atas pembentangan sebentar tadi. Bagi cikgu cukup menarik, dan dalam dalam peta iting tersebut juga kumpulan 1 ada terangkan mengenai tema, gaya bahasa dan juga bentuk yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Tetapi kumpulan 1 tidak terangkan apakah maksud asonansi, apakah maksud aliterasi. Jadi cikgu harap kumpulan selepas ini terangkan ya bagi setiap maksud gaya bahasa tersebut. Okey kelas, sebenarnya gaya bahasa ini ada banyak. Dia bukan hanya 5 gaya bahasa, tapi dia ada banyak lah. Maksudnya ada repetisi, ada kata ganda. Kalau kita melihat kepada pembentangan kumpulan 1 tadi, ada 5 gaya bahasa yang dapat dikesan melalui sajak Citra Pelangi 1 Malaysia, iaitu gaya bahasa asonansi, aliterasi, repetisi kata, responsi dan juga metafora. Dan cikgu harap kumpulan 2 dapat mengesan lagi lah apa gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia selain daripada pembentangan kumpulan 1 tadi. Jadi cikgu meminta kumpulan 2 untuk membentangkan hasil tugasan yang telah disediakan. Maksud cikgu slide yang telah disediakan ya. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya Aiman Hadwa dan adik kumpulan saya terdiri daripada Fatin Farisha dan Nurul Natasha. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai bentuk dan juga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Next slide. Tema bagi sajak Citra Pelangi 1 Malaysia pula ialah perpaduan nasional antara pelbagai kaum di Malaysia untuk bersama-sama memajukan dan membangunkan negara. Gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia ialah pertama asonansi. Asonansi bermaksud pengulangan bunyi vokal. Contohnya pengulangan bunyi vokal A, kita menyulam sejuta jiwa. Dan yang kedua ialah gaya bahasa aliterasi. Maksud aliterasi ialah pengulangan bunyi konsonan. Contohnya pengulangan bunyi konsonan huruf T. Kita berfikir tentang sejuta mimpi. Gaya bahasa yang ketiga ialah kata ganda. Contohnya duduk-duduk berlamalah di sini. Dan gaya bahasa yang keempat ialah repetisi kata. Maksud repetisi kata ialah pengulangan kata pada baris yang sama. Contohnya perkataan dari lena, dari tidur, dari sepi. Yang kelima ialah gaya bahasa istana. Contohnya kita santap dalam pentas terbuka. Santap merupakan bahasa istana. Gaya bahasa yang keenam ialah metafora. Maksud metafora ialah bahasa perbandingan secara tidak langsung yang menggunakan satu kata konkret dan satu kata abstrak. Contohnya, satukan menjadi jamu cinta. Jamu cinta merupakan perkataan metafora. Next slide. Baiklah, untuk bentuk sajak Citra Pelangi 1 Malaysia pula ialah sajak ini berbentuk bebas dan puisi mempunyai rangkap di mana mengandungi 3 rangkap.
Jumlah baris dalam setiap rangkap adalah tidak sama. Terdapat 4 baris hingga 14 baris pada setiap rangkap. Manakala jumlah patah perkataan dalam setiap baris adalah tidak sama, terdapat 2 hingga 7 patah perkataan sebaris. Manakala jumlah untuk suku kata setiap baris adalah tidak sama, terdapat 4 hingga 14 suku kata setiap baris. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Bagus. Baiklah kelas, terima kasih kepada semua pelajar kerana telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan, iaitu di mana kamu perlu membentangkan gaya bahasa dan juga bentuk yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Dan kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kamu semua telah mempelajari sajak Citra Pelangi 1 Malaysia, di mana kamu dapat membaca sajak berkenaan, seterusnya dapat menyatakan tema dan persoalan. Di dalam sajak tersebut juga cikgu ada menyentuh mengenai gaya bahasa. Seperti yang kita sedia maklum, gaya bahasa ni ada banyak jenis dan kamu semua perlu ingat yang mana cikgu telah ajar sebelum ini. Contohnya ada gaya bahasa asonansi, aliterasi, responsi, metafora dan sebagainya. Jadi cikgu akan teruskan pengajaran hari ini dengan memberikan latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman dan daya ingatan kamu. Cikgu nak murid-murid peka dengan soalan-soalan yang diberikan, terutama sekali mengenai gaya bahasa. Cikgu telah menyediakan latihan pengukuhan kepada kamu semua melalui Google Form di mana ianya berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Okey, baiklah. Saya akan hantar link Google Form ini melalui ruangan chat dalam Google Meet ini, dan bagi sesiapa yang menghadapi masalah lain, saya hantar juga melalui WhatsApp. Murid-murid semua, sila buka link berkenaan, seterusnya jawab soalan yang tertera dalam Google Form berkenaan. Sesiapa yang menghadapi masalah untuk membuka link berkenaan, sila maklumkan kepada cikgu terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab latihan pengukuhan sebelum habis waktu pengajaran ini. Sebelum menjawab, pastikan kamu semua menulis nama dan tingkatan supaya cikgu dapat mengenal pasti siapa yang dapat menguasai topik pembelajaran dan siapa yang belum memahami apa yang cikgu ajarkan pada hari ini. Baiklah, cikgu akan memberikan masa selama 10 minit untuk kamu semua menjawab. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik dengan menguasai objektif pembelajaran hari ini. Berikut merupakan latihan pengukuhan yang telah disediakan melalui Google Form. Murid-murid dikehendaki menulis nama dan tingkatan terlebih dahulu. Dalam Google Form berkenaan, terdapat 6 soalan yang ditanya berkaitan dengan bentuk sajak serta gaya bahasa. Setelah selesai menjawab, murid-murid dikehendaki menghantar jawapan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh cikgu. Baiklah, masa 10 minit telah tamat. Kita teruskan perbincangan dengan soalan 1, iaitu apakah maksud gaya bahasa anafora? Jawapannya adalah pengulangan kata di awal baris. Bagi soalan ini, ada sesiapa yang salah jawab ke? Cikgu harap kamu sudah mahir dengan maksud setiap gaya bahasa agar tidak membuat kesilapan semasa menjawab. Bagi soalan yang kedua, berdasarkan pernyataan di bawah, yang manakah gaya bahasa inversi? Jawapannya adalah dari lena, dari tidur, dari sepi malam. Dan soalan yang ketiga pula, mengapakah pengajar menggunakan gaya bahasa metafora seperti dalam rangkap 3? Jawapannya, bagi menimbulkan penegasan sesuatu maksud. Baiklah, seterusnya soalan yang keempat, adakah puisi ini berbentuk bebas? Puisi ini berbentuk bebas kerana jumlah baris dalam setiap rangkap adalah tidak sama. Dan soalan yang kelima, berapakah bilangan perkataan yang terdapat dalam sajak Citra Pelangi 1 Malaysia? Jawapannya mempunyai 2 hingga 6 patah perkataan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir.
Adakah sajak ini mempunyai rima akhir yang bebas? Jawapannya rima akhir bebas atau tidak terikat. Baiklah, murid-murid, kita telah selesai membincangkan latihan pengukuhan bagi sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Cikgu harap kamu faham dan ingat dari segi tema dan persoalan dan gaya bahasa bagi sajak ini. Sekian itu saja untuk latihan pengukuhan pada hari ini. Kita bersambung pada kelas yang seterusnya. Terima kasih. Okey, pada hari ini kita akan merumuskan balik pembelajaran kita berdasarkan sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Okey, kita telah pun membincangkan, telah melakukan perbincangan tentang bentuk dan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Okey, antara yang telah kita bincangkan iaitu bentuk sajak sendiri. Okey, bentuk sajak sendiri dari segi bilangan perkataan, selepas itu bilangan suku kata, rima akhir, bilangan rangkap kan. Dan jenis gaya bahasa juga telah kita bincangkan yang telah cikgu sebutkan tadi, seperti anafora, metafora, inversi, selepas itu asonansi, aliterasi dan sebagainya. Kedua-dua ni mainkan peranan yang sangat penting lah dalam sajak, di mana kita perlu kenal pasti sama ada dia berbentuk bebas ataupun tidak bebas. Okey, kalau sajak semestinya memang bentuk bebas dan rima akhir pun bebas, tidak seperti puisi tradisional, dia lebih kepada terikat, dan rima akhir juga tidak bebas. Okey, untuk pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memberi peringatan lah sekali lagi kepada pelajar-pelajar untuk menjawab soalan melalui pautan Google Form yang telah cikgu berikan, dan cikgu harap dengan latihan pengukuhan berdasarkan pembelajaran kita iaitu gaya bahasa dan bentuk sajak dapat mengukuhkan lagi kemahiran dalam mengenal pasti bentuk-bentuk puisi yang telah kita pelajari. Okey, bentuk dan jenis gaya bahasa ini bukan sahaja penting untuk sajak, malah untuk puisi tradisional seperti pantun, syair dan sebagainya yang berkaitan dengan puisi. Dan tidak semestinya gaya bahasa yang kita sebutkan tadi tidak semestinya semua ada, dan bentuk sahaja pun sudah menunjukkan perbezaan di antara sajak-sajak dan puisi tradisional. Okey, setakat itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.